السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعة وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan setengah daripada membesarkan ilmu itu ialah membesarkan taulannya yang bersekutu pada menuntut ilmu. Jadi kita ni masih lagi di dalam mengaji dan belajar berkaitan adab-adab kita di dalam menuntut ilmu. Oleh kerana dengan sebab beradab inilah menyebab ada manfaat dan ada barakah dan ada bergunanya ilmu yang kita belajar. Oleh itu di antara tua kita duk bila satu persatu sehingga sampai pada katanya dan setengah daripada membesarkan ilmu itu. Sebut kata setengah, makna kata ada lagi. Kalau ni sebagai goyak setengah-setengah je. Ialah membesarkan taulannya, taulan ilmu apa? Taulan ni bahasa kita kelik, bahasa kampung kok. Sains. Ataupun tua punya ilmu tu. Kerana kita taulan bahasa kita ni sains atau ampunya ilmu tu. Tua yang ada ilmu tu lah, tua yang belajar tu lah. Seperti kita ramai-ramai ni betul-betul kita ramai-ramai ni lah. Kita kena menghormat sama-sama sains duk mengaji sekali. Jangan ada di antaranya bertingkah ataupun dia panggil muhina-muhinaku, jangan sama sekali. Kita kena hormat sama-sama kita. Tengok kita sudah mengaji ke, pakat semang, pakat berkecek, pakat selawat tu dia panggil hormat lah tu.
Nah, tak seperti orang yang biasa belajar ilmu yang lain pada ilmu syarak, pakat berdeki, berebut nak pekat jadi tinggi, berebut nak pekat jadi ni, bukan dia. Nah, ya oleh karenanya beberapa banyak hak pakat berebut pekat di dalam hati kita tu duk ngaji, berebut nak bertani lebih mung, berebut nak bertani tinggi mung, tak ada pasal-pasal. Dalam agama Allah tak seberebutnya begitu. Hanya sekadar dalam agama suruh berebut, suruh berlomba di atas dasar gapan ribtah. Apa ribtah? Hati kita tu cita-cita bila dia mau boleh nak boleh seperti mana dia mau juga. Dekat situ tak apa. Bukan kata bubuk bertinggi nak pernah mu nak tinggi aku, itu bukan dalam agama Islam. Kerana dalam Islam dia panggil la darara wa la dirar. Tak boleh mudaratkan diri dan tidak boleh diantar mudarat akan orang yang lain. Itu di antaranya. Nah, oleh itulah perkara ni dia sangat-sangat kalau kita faham ya. Kalau dia berebut, tengok setengah tu berebut nak berebut pekat gapan setengah daripadanya tidak membesarkan ilmu. Kita kena hormat. Sebab itulah kalau kita ada sifat kehormat kita cara tunjuk kata kita tinggi rendah. Kita kena hormat sekira-kira dia tak ada ilmu, kita hormat pasal kita kata hakiat. Ia ada barakah. Cayalah. Tahu mana hak saya ada ayat tu lah. Tengok Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia kata dia kata man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan lahu. Sayyidina Ali katanya siapa dia mengajar akan daku satu huruf je. Royak dia kena kata hak ni alif, hak ni ba, hak ni ta, hak ni sa, ia bila kata hambur, ia jadi hambur. Dengan makna kan sekiranya guru nak suruh dia lagu tu, dia lagu tu. Tengok Senali. Siapa Senali? Menantu Nabi. Oleh itulah Nabi aku tu, Nabi kata aku ni Madinatul ilmi, amun gedung ilmu, tapi wa aliyun babuha. Sayyidina Ali pintu ilmu. Pasal Sayyidina Ali dia pegang akhlak dan hormat sangat-sangat kepada guru yang ia belajar. Kita pun sepertulah. Khususnya kepada sahai yang mengaji sekali, jangan bubuk gimari, jangan diantar masa muka gimari. Tak lebih. Dan lagi pula kena memeliharakan dari perangai yang keji-keji. Jangan buat akhlak yang keji sama-sama kita ataupun dalam hadap belajar ilmu. Nah, setengah-setengah tu belajar ilmu duk bukan dia lah, bukan dia. Hal ni menyebab tidak dapat ilmu yang barakah. Sebab itulah kita kena hormat. Dengan sebab ni kalau kita mengaji di sini juga, kita tengok tempat ada ceramah. Allah riuhnya berkecek untuk guru duk ceramah perangai kita dak riuh. Nak barakah lagu mana? Dia boleh suka galak itu ya. Kalau kita ikut seperti mana hak yang kita ada ayat, kita akan boleh ruh ilmu. Hak bimbang sekali boleh ilmu sekadar mage ruh tak ada. Ya ruh tu ilmu semata-mata tahu tapi ruh tak ada, tak jadi. Bani supaya boleh kereta saja enjin dalam tak ada, nak start tak boleh. Itu dia. Dan menjauh akan dia akan perangai yang keji. Jangan lala buat tabiat perangai yang tak baik. Bahasa saya katanya ya khayam ya tamniksai ti leurai. Jangan buat perangai hak pesen jahat. Tak boleh sama sekali. Boleh halu cuma ilmu lembut. Pasal kerana bahawasanya apa dia nyo ni
orang berperangai keji ni. Nyo orang berperangai keji ni anjing maknawi. Allah. Mana orang buat perangai jahat, orang perangai jahat ni buat banding supong hening. Allah kejinya gitu lalu. Tengok. Oleh itu dan sungguhnya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk malaikat, yakni malaikat rahmat tanah gitu. Ya hidup di kita ni 4 orang ni. Ada 4 orang semua ni. Satu raqib atik, hak ni tak cerah tangan, nanti tanah baik jahat. Raqib tanah kebaikan, atik tanah kejahatan. Atik lagi. Lepas satu lagi malaikat rahmat. Tuhan letak kita 2 orang pagi sampai gelap, ambil malam ni, orang lain pula sampai subuh esok. Kalau itu tak akan masuk di dalam rumah oleh malaikat pada rumah yang ada padanya pada rumah anjing. Sampai dalam mazhab kita Syafi'i tak sibuk kita perah anjing. Bukan haram makruh. Malaikat kita pergi bela dalam kebun untuk nak jaga tu lain. Dalam hati pun tak menggalakkan lagi. Ataupun mazhab Imam Maliki, ya bila kata tak ada najis lagi dia. Mazhab kita Imam Syafi'i, ya bila katanya najis, makruh. Tenang, jangan ada perak anjing dalam rumah. Sabit kita tak ada. Dulu kawasan rumah baba ni siapa nak betul tu kan perak anjing saja ni. Kamera tu Jamil dulu, ia pesen dakwah dia, mengajar dia, tunjuk jalan ke orang tak seperti galan ni. Dia tak nak main ceramah berang dia tak. Dia pakai ilmu hikmah, ilmu kebidak ke pandai, dia panggil ilmu psikologi, ilmu citwitia. Oleh tu di betul tu almarhumlah Tok Kelaba. Siapa Tok Kelaba ni? Anak murid Syekh Ahmad kita Fatani. Sekali dia dengan Mullah Tok Kenali Kelantan, dan sekali dengan Mullah Tok Semela, dan sekali dengan Mullah orang dak sebutlah dia ni. Nama Syekh Ahmad belaka tu. Tak silap dia murid Tok Ceok seorang lagi. Dia hadap kedai bank Tok Kelaba, Tok Semela. Lepas tu Tok Kenali hadap kedai bank. Lepas tu seorang lagi dia mengata Tok Ceok. Nama Syekh Ahmad belaka tu. Kamera tu hawi ke Mullah Tok Kelaba, ilmu dunia ni Rusia hawi sungguh ke dia. Sehingga sekarang di Kelaba tu dikubur dia, tak siapa dia berani ambil. Kalau paha kayu tumbuh tepi kubur dia besar-besar tak berani ambil. Kamera cucu dia, cucu ke cicit dia mari rumah saya ni. Dia tengok paha tu musuh comel, dia pergi tebal. Tebal dia serak tu selau satu hari. Lagi. Lepas dia kata saya ni anak cucu cicit tak ada nak kena pun nak ambil pakat bagi buat umur dia. Gi. Kamar dia Mullah Tok Kelaba ni dia pergi masuk di betul. Hanya nyalak dia dah mapuh. Lepas mapuh tu dia barulah royak ke kampung. Dia kata aliyah ya tak akan berkesan malaikat benda tu tak molek. Lalu tu lah orang kampung tanya pasal apa tak molek heningnya dak pergi guna buat pagar kampung. Kerana hening ni non najis. Tak sepatu duk tepi kampung kita orang Islam mereka rahmat tak masuk. Lalu tu pakai habis. Ni yang dulu. Dan begitu dia murid cerita di satu tempat. Tempat tu pakai makan buku. Islam makan buku. Demo tu lemuk daging aja masa dah. Kalau lemuk tu sedap daging biasa makan lagi. Mula tu nak badai saya dia lihat. Dia kelolo dengan Tok Aki yang mengamal. Lemuk tu sedap lagi babi, lemuk tu sedap. Mau makan bila? Oleh tu di satu kampung tempat tu seolah kata makannya dia tu tak tinggal lah dalam hidup kuro dengan belembat ibu belabi makan. Tok guru mana kalau mengajar setuh bak guru harai hamak klik tak ngajar lah.
Ada salah satu scene Allah Ta'ala dia bijak. Masuk mengajar ada terjadi tu ni. Cobalah lepas tanya masalah apa hukum makan buah. Sudahlah. Kalau tu yang kata haram, hamak klik dah. Tu katanya ya, buku makan buah nak kata boleh kata boleh. Syarat kena semelah. Boleh tu semelah berkurang boleh tak? Tak ada semulah pakai mak tu. Kita cocok punggung, kepala tu bagaimana dia kena masuk. Oh, ya tak kala panas sebelah pakai. Pas biar boleh sebelah tu. Godam mapuh dulu, tak leh. Pas boleh tu siapa pakai berhenti, hati lama-lama tak bagi hukum lah. Sabit kita kena pakai hikmat, tak leh pakai semata-mata, tak leh juga. Dah gitu kan? Pas dia tanya pula, "Haranoi buku orang makan tak leh, tak ji telah makan boleh?" Jawab. Telur tak apa, telur buku, telur piung boleh makan. Dok, bapa kita jawab, kalau makan telur tak ada beranak siapa ke ibu je lah. Apa kalau makan di antara ibu, habis ke telur je lah. Habis tu telur makan tak apa, ibu anak makan telur banyak. Tu kelola tu uwe tu. Jadi semua telur tu suci belako. Semua telur tak ke telur apa-apa suci belako. Malaikat telur ia jadi racun. Telur hengur racun. Nah, lagi pula di antara telur ular racun. Nah, telur ular racun. Telur kura tak apa, telur piung tak apa. Semua telur suci belakang daripada air mandi. Lain daripada air mandi babi dan ni. Hak lain suci. Malaikat telur yang menjadi racun. Pada tu telur hengur jadi racun. Nah, bila makan racun dia panas. Ada pun telur ular racun dia ada pit. Tapi kalau agama asing dia belaga dengan pesing racun tak racun dia ada cara dia. Lebih lagi kalau dia biasa makan telur ni, telur cicak. Makan telur cicak tagih dia. Tak boleh racun. Ada di satu tempat anak tok saya dia cerita tempat dia tu di satu kampung tu makan telur cicak, makan bu cicak. Kalau nampak cicak berubuk dah makan. Malaikat nak ubat apa juga jangan nak makan acak sangat. Mau ke ubat bila? Ubat lelah. Dia mata kalau agak kata lelah lah, telai ekor cicak. Tapi kita jangan nak makan ni. Ni dok orang atas sekir kalau tak ada upaya udaya dah habis jalan lain dah. Lalu tu lah dalam hukum syarak ada kau boleh mengubat dengan perkara najis. Jawab kata sekiranya ni tidak ada yang lain maka harus bidarurah. Kalau ada yang lain tak boleh sama sekali. Nampak nah, ni atas kebijakan pandang. Oleh tu kena pakai ilmu hikmah, ilmu psikologi. Kemarin hak saya dah ada saya sok mudah. Kita semua nak boleh dapat ilmu psikologi, ilmu cikwitiya, ambil doa Nabi Ibrahim pakai dalam doa semaya. Semua pas semaya. Mana? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Tutup dia kita, tapi semula-mula kita tambah kita, anak kita, suami kita kata. Bahawa suami ada psikologi kita, ada cibitia. Ada suami biasa betul-betul ni Allah kata huduh-huduh kepada bini. Sakit hati juga sekaligus. Kita berdoa lah. Tambahnya Rabbi habli wa ahli baiti wa auladi hukman. Nah, baca tu. Rabbi habli wa ahli baiti wa auladi hukman wa alhiqni wa ahli baiti wa auladi bis solihin. Ini tiga. Kalau siapa dia baca doa ni, anak kita tak bersaing dengan kata orang tak berik lah. InsyaAllah tapi berik. Hak ni Nabi Ibrahim doa ni sampai anak cucu cik Ibrahim sampai jadi Nabi Rasul banyak dah. Rabbi habli, he Tuhan aku beri olehmu bagi aku. Wa ahli baiti, ahli rumahku masuk anak kita, keluarga kita, pak sedau kita, tok tua kita masuk habis tu.
Lepas tu wa auladi dan anak-anak aku. Tak ke betina jatuh. Hukman akan kebijak ke pandai. Maka telah kata Habib Hasan As-Saghaf, siapa dia baca doa tu Allah Ta'ala bagi kita beribu-beribu ilmu bijak ke pandai. Lepas tu hubung pula tu Rabbi habli hukman wa tu wa alhikni wa ahli baiti wa auladi bis-solihin. Dan minta Tuhan hubunglah akan dia aku dan ahli keluarga aku dan anak aku ni dengan orang berjuju. Nak sayang orang molek. Dia baca doa ni bawa lepas-lepas maya, insya-Allah ahli keluarga dapat ilmu bijak ke pandai, ilmu hikmat, tak sakit hati. Ya kita orang betina kalau abang kecek molek kita tak sakit hati, tak serabut. Bahaya kecek sorot orang jatuh dengan betina ni tak sama dah. Setengah orang tu gok kerja letih dah, kita betina menanak letih dah. Nya kata huduh dia tok laki pula dah, lagu mana jadi. Tani saya tak boleh dengar kelimah ni. Sabit tu bacalah doa ni. Kita bunyi tak molek gapo, kita jangan jawab mulut suami, kita baca doa ni. Tawajjuh mulak Rabbi habli hukman. Nah Rabbi habli wa ahli baiti wa auladi hukman wa alhikni wa ahli baiti wa auladi bis-solihin. Pasti dia marilah. Tapi hak dak belakangnya kena buka orang lain bagi ni. Rabbi habli wa ahli baiti wa auladi hukman. Waktu wa alhikni wa ahlan, macam ahlak macam ahli. Wa alhikni wa ahla baiti wa auladi bis-solihin. Kalau kita tak sebuh pesennya dia panjang, tukar lagu ni. Rabbi habli hukman, Rabbi habli wa ahli baiti wa auladi hukman wa alhikni wa iyyahum. Buat saja banyak sikit bis-solihin. Masuk habis. Kaitan ibadahnya Rabbi habli wa ahli baiti wa auladi hukman wa alhikni wa iyyahum bis-solihin. Hak tu panak sikit. Rabbi habli wa ahli baiti wa auladi hukman wa alhikni wa iyyahum bis-solihin. Atau panak sikit. Nak bagi panjang ke? Wa alhikni wa ahla baiti wa auladi bis-solihin. Baca tu. Dah boleh ilmu psikologi ya. Kalau jadi ketua orang, jadi po'o, jadi kru, bijak ke kasih. Ya bila bil hikmah tak ada dah Nabi suruh ke? Nabi suruh dah ke tu. Ada dah suruh Nabi ke tu. Nah, kat dalam Quran ada suruh tu ke. Apa dia dah? Bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Tu kita kena mengajar orang royak dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tu dia. Tu dia nah, ambil-ambillah Rusia tu. Oleh tu perkara ni banyak sangat. Dan satu lagi pula pernah sekali dia mau ceritalah ayat kebijak ke pandai orang ni menjadikan ubat besar juga. Di mana dah dia menyelimu. Menyelimu nak apa menyelimu tanya tu imi. Hei, dia kata tu imi. Kok mana orang Islam kena masuk Jawi? Kalau nak apa agama asing pun nak jawab atas kerana Quran, kerana hadis dia tak erti. Tu imi kata sudahlah. Takbir hari tu jawab orang panggil cat mahakam kulamai kit ampu menjarang. Masa tu buah kayu hak sedap buah diri buah rokok di frigi hak timbulnya. Lepas tu dia hipung di ampu jarang. Takdirnya satu muk orang tua tu junjung pisau bunga muat dua tua sikat. Ya temuk pakai tak sini tak selalu depan meja nak apa ni.
Tak situ gak. Nak apa tanya tadi ke? Dia tanya tu apa? Orang Islam kena masuk Jawi. Kemudian terimih nak jawab Quran hadis, dia tak erti. Duk sekali dia kata henai. Mek bisa ke? Nai upe. Nai koyok apanya? Makan kulit-kulit dah. Tak sedap. Ni pun sebetul. Makan kulit tak sedap bila dia cocok masuk, dia terbuka katuk, dia katuk tak sedap. Aku ngerti dia kata. Bijak. Padahal dalam Islam katanya masalah masuk Jawi ni panggil sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mula-mula syariat masuk Jawi, mula syariat Nabi Ibrahim. Ibrahim tu hawi perintah kerak kemaluan dengan kapok. Tu dia. Sudah kapok usaha mana tak tahu lah tu. Tengah kapok masuk Jawi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim teh coba dia 5 perkara boleh buat habis. Satu, mu'annaka misal. Habis gajate sunat mu'annaka misal. Misal nampak boy mulut ni. Lepas tu ada janggut sikit apa dah. Kalau kita taruh boleh cekok, hak tu hak Sayyidina Umar. Nah, lepas tu turut syariat ithaf sikit apa dah. Supaya dimaksud tak ada langsung lah. Tu pada bola dah tu. Supaya ngepetih ada tak apa ni. Kita jatuh ada sikit tak apa dah. Sikit tak apa dah. Maksud dia kata taruh janggut sikit tak apa dah. Mula tuk daripada saya tak ada apa-apa. Rata. Sikit tak apa dah. Kalau pesi berlok andul tak ada kat tu. Mazhab Imam Hanafi. Mazhab Syafi'i tak hanya tengok baba-baba alim-alim. Tak hanya jangan baba nampak sedap. Sabit mama yang kasih. Habis tak ada langsung pun pada bola ni. Tak saya langsung ding. Buh sikit-sikit ada tu. Puati misawi enang. Jangan taruh banyak. Setengah orang tu misap anda lepas dia mulut. Buat tapi teh dia kan. Saya kacau lagu tu lah. Masya Allah lah. Cuba boleh buat ada sikit apa masalah sunnah dia panggil. Pasal ada satu riwayat siapa dia janggut banyak mana bila daging dak gatung sini. Tu dia. Habis tu dia boleh tu nak suruh reti katanya malaikat tak masuk sekali rumah yang ada ni. Atau rupa-rupa binatang tak boleh. Sabit tu babo tak sih sangat ni. Setengah-setengah orang tu lagu mana weh? Ya giru. Kok cemai ya boleh gawak burung dengan ketah. Ya tak di pintu nate. Rekoh nak tak saya masuk. Ada pun kita pergi di pangai beli hudai hok ibu hudai demo we isi dalam tak apa tu. Hak tu bukan kita buat. Hak tak say kita pergi buat rupa. Anak atas setengah-setengah hati pergi beli mana pergi di pangai ada dah rupa hudai suara. Hak tu tak apa. Tak apa. Lepas tu ala-ala ni panggil ikan ke apa dan membeli ikan apa duri-duri satu gitu teh. Ya habis ikan apa panggil? Ikan buta tu tak apa tu. Makna kata ambil hak Tuhan buat rupa kotak dalai tak apa. Hak tak segi buat rupa-rupa binatang yang pasti bernyawa letak di rumah malaikat rahmat tak masuk. Bila tak masuk rezeki pun payah. Yang kedua pula nak tupai di atas benda jing-jing mu kita. Yang ada lah sebulan-bulan mungkin. Oleh tu kalau jenis anak-anak ke budak dok main budak tina main tak apa tu harus. Jenis kalau pada tu sebulan-bulan ni kita tak sah lah. Zaman dulu banyak ke kita nak beli rupa raja, tu rupa lembu. Wan dah naik lepas tu rupa apa dah rupa Doraemon dah buat teh. Ada anak gatal bawa semua tu apa panggil Mickey Mouse tu. Apa Mickey Mouse dah besar tu peluk tidur malam-malam. Jadi molek. Ada lagi tu. Tu dia nah. Adapun di antaranya sepalos kerak tak ada tak apa. Kalau misalnya kita kerak kat ni. Ada tubuh saja, hidup lagi tu. Kalau Pak Sabit tu saya nak bergalak nah, orang dak berjual baju-baju nikah ke, yang nak menapok jangan, ya beli bentuk potang ke. Lepas tu buat kepala tu tak suku-suku.
Pala kita ambil tak suku, tubuh tak suku, tak apa. Jangan buh pala sekali dengan tubuh, dekat rahmat tak masuk. Nampak nah? Orang itu nak besar lah kepada orang yang berjual kain, baju, apa semolek-molek ko. Semolek dia beli dia pada panggil ibu plastik dia kata. Lepas tu kita beli pulah pala pai, pala kita tak suku untuk buahkan kerubung. Ada pun nak tubuh tak suku, tak apa. Kalau tak sekali, esok nanti Tuhan akan tutup. Mana nyawa? Tuhan suruh dia tutup, mana nyawa ku muat gitu. Malaikat rahmat pun tak masuk rupa tak boleh. Ada pun jenis pokok kayu tak apa. Habis di situ kata dan sonyo menuntut ilmu dengan wasitah malaikat. Sabit tu kalau orang duduk dengan butuh rupa malaikat dak jaga kita semua, ilmu mudah masuk. Maksud apa ni? Malaikat dak tudung kita seorang ni. Bila orang mengaji ilmu malaikat huffat dia pan kelubur habis dengan sayap dia minta rahmat daripada Allah Taala semua kita. Kamane bila mengaji pisah tetap tepat. Nah, saya duduk tepat ni, duduk tepat. Kerana bila kita duduk bertepat, Tuhan curah rahmat turun tempat tu. Tengok di dalam satu tempat dalam, mulah tok dalam yang besar lah. Kalau orang mulut tak dalam, mana dia tengok orang muduk pondok tu dah. Kami di sebuah pondok di dalam tanah tepat di situ tu, pada kita kasok situ. Bapa orang beli katong di situ. Banyak bapa alang di situ, bapa mak kedi di situ, bapa ding kedi di situ. Kama dia ada satu ketika bapa ding kedi cerita ke saya lah, pas saya duduk yang badan nak duduk dalam atau bapa mak duduk situ lah. Situ tu mula tok dalam besar. Kalau utuh pondok utuh seruak lah situ. Kemudian ada satu ketika mula ayah bapa mak kedi goyak katanya nak buat pondok. Mula tok dalam tu buat hidup situ nah. Bagi pondok tu situ gak alim mana. Kemudian bapa dia dak ceritanya pukul 1 ke rumah mana mari satu gak putih. Semua duduk situ duduk. Tepat tu sabit tu kita ni kena tepat. Gapo gada kena tepat rahmat turun Allah. Sabit mengaji tetap dah tepat mana duduk situ. Malaikat rahmat hantar rahmat terusnya masuk kita. Tuhan ni salah satu daripada perkara yang mesti saya dulu mengaji tak biasa tinggal tempat saya. Duduk depan babo di tias putus saya duduk situ. Tu. Mula Pak Andai tu menggalak benar, dia tu jangan tinggal tepat. Pasal orang Arab kata iza sabata nabata. Bila tetap ia akan tumbuh. Iza lam yasbut lam yangbut. Bila tak ada tetap ia tak tumbuh. Mula habana pada buat panen gua kita tanam pokoknya. Tanam dek luar halih, tanam sini pula. Halih sini pula mampu ngah tu tak buah dah. Awi tetap. Sabik nak al-istiqamah khairum min alfi karamah. Abu tetap siapa ni? Itu sini sok munduk lah sini. Malaikat rahmatnya hatta tu rahmat kita kan ilmu dah masuk dah. Ni kaduk bucun dalam tunjam kaduk kursi lagi Abu tetap. Insya-Allah nak duduk mana pun tak apalah, yang duduk dalam air sudah gelap tu ya. Habis kata dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa tidak warak pada menuntut ilmu. Hak ni payah ni. Apa makna warak? Warak menetar kusyubhat. Tinggal kahok syubhat. Tapi saya nak perhatilah masya-Allah sungguh kita orang petani menara jalan ni kebanyak kegak nak beli apa-apa ya tengok calak dulu. Tak ada halal yang tak beli dah. Bukan setakat kita kata budak anda pun tu ya. Ada satu ketika anak baba dia nak beli kereta apa tak tahu. Pas dia tak apa tengok mula 1000 suti. Dia buat lagu tak saya beli. Buat tengok halal dah tak. Kereta tak dapat halal ke? Tak ada halal. Tak boleh. Oh tak ada halal. Dia kena cidik dengan budak ni. Sebab budak dengan halal dia takut dengan halal. Ya, bapa tanya, coba adik tengok halal dah tak? Tak ada boy. Tak boleh beli. Pada tengok mana halal? Tak ada.
Tak apa budak kita usik 1000 lebih nak nama kereta baik kita usik kau tu. Oleh tu bila tiada perkara yang halal jenis makan ni tak sah. Supaya tu kau jenis pakaian gapo kau jenis krim gapo kau ke. Saya duk perhati biasa tanya di antaranya duk kombin tanya dia satu-satu bergapo. Dia ada yang masuk di antaranya benyuk gapo dah? Benyuk boyo. Sabit tu nah. Saya dulu biasa deui kepada kita ramai-ramai ni, iaitulah masalahnya benyuk kuda. Kalau sebelah molek nah dengan ramai-ramai ni nak pergi capai ke laut, kalau kita boleh ikat boyo. Nah, boyo tak nak ambil benyuk dia. Ambil naman Cherokee, ada. Lepas tu pergi campur dengan naman kuda. Nah, lepas tu buat ubat gapo? Buat beluruk kita gajate ke Maluwe. Insya-Allah gagah sampai ke kiamat. Ada asal jenapi ke beli dah tak. Dah, kau sungguh dah tu. Bisik lapar. Haji Mansur lagi pagi kedai. Kalau boleh banyak boya sungguh dah. Banyak kuda coba tanya tak pakai apa habis dah ke apa dulu. Kuda besar apa seko, ada ke kembali dia buat minyak tubik. Lepas pergi ramung di antara dengan banyak boya. Satu, banyak kuda menyebab banyak boya ni bila kita dah dia panggil dia tu jadi rasa dia di payah nak ayat lah lamak tubik sikit dia panggil air mandi. Cuba terang pergi cari je masa temu dua tu ramu dua tu dah hak ni tak sama ada lah hak ni kegunaan kita tak ada apa untuk apa senjata kita tu. Hak ni saya Rusia gitu ya tu temu carilah tapi nak sungguh lah banyak kuda golek kena tipu. Tanya tak pakai apa ada ke tak lagi. Kalau ada ke boleh ambil. Lepas tu pergi cari boya ikat buat hal. Dia nak cari boya ikat di boya dulu. Tak ada apa nak buat ni. Dah. Kamu dua tu insya-Allah hak ni untuk tenaga kita orang jatuh. Kalau kita retina boleh juga. Nak buat habis susu terik. Tapi jangan heret pun saja ya. Kalau heret panjang. Ya berlari kau tu. Jangan. Hak ni salah satu Rusia. Ada lah tu kita tak usah tahu kita mana-mana tu. Ini jadi ubat dia panggil nah. Oleh tu ia kata barang siapa tidak warok dengan bahawa dalam hadap belajar tak ada warok kita. Saya duk ponok dulu saya tak akan nak dah. Lebih kurang 10 tahun. Saya tak akan ni. Benda hak le kedai tak akan mama saya tak akan. Tepohon saya tak akan. Tapi ingat bahawa sampai 10 tahun lebih mama nak akan dah. Boleh ilmu saya makan dah. Makan-makan tu tak sedap lagi tapi ingat ada halal ada tu. Kalau semolak-molak sebab Imam Syafi'i mek dia tu sehingga dia tahu Imam Syafi'i beli benda makan kedai. Lobok dia tanam sendiri. Semua jenis apa Imam Syafi'i mek dia buat sendiri. Akhir ditanyakan pasal apa? Pasal kemungkinan kalau orang tanam dia ambil benih mana tak tahu. Hak saya ni minta ngajalah halal. Ya saya bila kita makan benda tak molek dalam tubuh, ia gelak perut. Gelak perut itulah menyebab ngaji payah boleh. Tu je. Pasal al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Nur Allah Taala yang tak akan tunjuk orang derhaka ke Allah Taala. Oleh itulah perkara ni kita kena beringat bila makan kat anak. Tapi mujur setelah ada cularan macam menteri, ia sudah cak mohu belaka dah. Kalau cular cak kita kena harap dia lah. Harap kata yo. Nah, tak apa dah lah. Kamana siapa dia tidak warak pada menuntut ilmu dibalo akan dia akan barang siapa dengan salah satu daripada perkara. Nih. Dan kalau orang mengaji tak ada warak tubik natijah ke 3 perkara ni. Perhati tengok hal tu. 1 dimati akan dia akan berasa apa? 3 mudun umur sikat.
Bila orang mengaji tapi umur tak panjang lagi mati, maka alamat semasa mengaji tak warak. Atau dijatuh akan dia pada tepi-tepi negeri. Tak ada lah dia kerja pula dah jatuh dan kok Pak Isan tu. Kok Cingrai tu. Kira tu masa mengaji tak ada warak ni. Nih, bimbel tak ke supaya anak kita pak bancuk pak duk Cingrai tu. Duk kok aku pergi paman. Tu alamat anak kita mengaji belanja dia dulu tak ada comel mana. Sabit bapa nak saya kita orang tua ni belanja anak saya ke anak. Kita pun nak cuba lihat anak dekat-dekat kita, kok laptan ni jalan menara kok ni dak duk kucing rai tu. Tu alamat ya tu. Tadi balo akan dia pada berkhidmat pada raja-raja. Cerah tu. Mengaji pandang tapi duduk dengan raja-raja yang zalim. Alamat ya. Ya dah tu. Demon suka tahu dia tu ni ngaji boleh duduk dengan dia tu. Bukan dia. Cuba tengok dalam hadis Nabi tu, kalau kita duduk dengan orang zalim, lucu dah suluh agama kita. Takut. Pasal kita duduk dengan raja orang besar-besar, kita nak buat mana-mana tengok turut dia belakang. Dia suruh sing-sing, dia suruh wak-wak. Wala ayazubillahi min zalik. Ni nak takut tu. Kan mana kita dah tahu tak ada para anakku duk dengan orang tu kan ni kita tak tahu. Gapo dia benar. Tu dia. Hak tak sebenarnya kita bila memikti periksa. Comel. Tengok sepupu apa kita sepanjang. Orang besar tu periksa belakang dia. Tu. Buat Jumaat tabligh pun diperiksa dengan dia. Metak pun dia diperiksa. Apa-apa tanya dia kata lagu tu dipakai dia kata diperiksa tak apa jangan jadi Quran. Tu diperiksa ni besarnya diperiksa ni. Habis oleh tu maka mana kalau adalah orang yang menuntut ilmu itu terlebih warok nascaya adalah ilmu orang menuntut ilmu tu terlebih manfaat dan belajar terlebih mudah mengaji bahasa mudah reti mudah faham dan segala faedahnya terlebih banyak apanya faedah ilmu tu terlebih banyak buduk dia bahasa pakar jadi ikut dia kata gapo minta tu pun jadi minta ni pun jadi mari tiap-tiap gedang ilmu pasal saya sebut dalam Quran ke bagi panggil dalam ayat Siburina ke wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang jaga unat sungguh terlebih habis benar-benar gapo mari sama dia. Tak serap bimbang gapo hatta ada tanah kon jadi mah pun boleh. Tengok saya duk cerita di antara semasa Nabi Musa alaihissalam. Ada satu retina Bani Israel. Dia duk jaga tak silap 4 perkara dia. Abai dia tak tahu dia. Satu, semaya tak biasa lupa, ada sekelak-kelak. Yang kedua pula semaya awal waktu. Yang ketiga pula suka khidmat, suka tolong orang, suka hibur orang. Yang keempat tak pernah orang menyakiti walaupun pada tok laki dia. Tak biasa. 4 perkara ni. Kamane kerja dia ni untuk nafkah anak dia, untuk belanja anak dia habis suku. Tak lain tak bukan dia dak bakar roti. Tidak bakar roti semua tapi bila masuk waktu semaya dia pun semaya lalu dah. Dalah dak bakar roti semaya tak masa tinggal. Tengah-tengah hidup bakar roti masuk waktu semaya. Jadi dia terlupa di antara nak uai bara dalam dapur api tu. Anak dia tu masih lagi duk ada. Duk boleh mengakak. Dia pergi semaya. Anak yang mengakak pergi di dapur bara api tadi. Orang kampung pakak tu anak main bara api tu. Dia tak berhenti dak semaya situ. Abai yang kelik tengok cepat-cepat anak puan ambil bara dalam dapur tadi buh mulut jadi mah. Bara api jadi mah. Mula abai nak murih lah. Abai tengok masya-Allah tengok jadi mah. Lalu tulah abai dia tu tanya bini dia tu apa tak tahu juga. Abai pergi jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia kata ya Nabi Allah Musa nak tanya sikit.
apa hal keadaan isteri aku. Jadi dia tu dah hadap semaya, anak tu duk ngakak dumit bara dalam dapur, dia duk bakar di atas roti tadi. Dalam hati kita tengok dalam mulut anak jadi mah. Nabi Musa panggil isteri dia. Apa amalan kamu? Dia kata amalan saya tidak ada apa pun, hanya 4 perkara saya tak usah tinggal. Satu, saya ada semaya seumur dalam umur hidup saya. Yang kedua pula, saya penuh semaya awal waktu. Yang ketiga, saya suka tolong menolong orang. Yang ketiga, saya ni tak pernah buat orang sakit hati. Dengan sebab dia ngabai sama tu lah. Oh, Nabi Musa kata mu ni salah satu kelebihan tahu itu. Oleh tu siapa dia nak sifat tu, cuba terabuat. Kita pakat jaga 4 perkara tadi, mudah-mudahan jadi seperti mana perempuan Bani Israel tadi. Hidup. Lebih lagi tak nak tubik di mana. Nak bertubik di mana, buat kereta di mana, jangan tinggal dah Ismail. Saya tak tinggal. Pasal Nabi kata al-wudu'u silahul mu'min. Ismail senjata kita dengan mukmin. Ini besar sekali. Al-wudu'u silahul mu'min. Ismail senjata dengan mukmin. We adalah Ismail. Cara saya adalah Ismail. Bila ada Ismail, melekat rahmat doa kita semua. Tak apa lagi, benda lain nak mari tupai. Apa dia panggil khodam hidup kita. Hak ni khodam ni hidup kita tak kena platform ni. Hak saya takutnya bersahabat amalan seru nama jin mari kena tupai makan. Hak tu tak sah. Hak tu kena disakol kat tu. Hak ni yang mari hidup jadi khodam kita. Jadi kawal jadi bentin kita adalah. Coba-coba ada Ismail semua. Kita coba-coba kita buat nah. InsyaAllah kita akan selamat. Tu dia nah. Habis kata dia dan setengah daripada warung yang kamil. Allah. Sedap mengaji dah. Galik mengaji style habis. Ada apa ni? Bismillah. Ni masalah Allah rano tulis kat bereke ni sedar tulis Cina tak Cina ni. Ni ia tanya nah, ia tanya. Ia tanyanya raulamat yang rai hai sumbun. Ya ta kita semaya nak buat lagu mana wis sempurna. Jawabnya semaya nak wis penuh tak dapat tidak cukup rukun dan syarat. Kerana datang pada hadis orang panggil daripada musiil adab, orang-orang jahat adab semaya. Nabi biasa tanya, Nabi tunjuk dia. Satu ketika dia semaya di antara tidak ada tamakdinah, seperti mana di antara rukuk sujud tidak tamakdinah. Nabi suhula semula. Oleh tunjuk cukup rukun dan syarat. Satu, rukun 13 yang dirukuk dalam mazhab Syafi'i. Serta pula di dalam tiap-tiap rukun dia ada syarat ialah tumakninah. Hak fardu ada pun hak sunat, adakah mengatakan dalam i'tidal tak tumakninah pun tak apa. Adakah mengatakan begitu? Oleh tu waktu kita sujud mesti sekali dahi kita rapat ke latar, tangan rapat, lepas tu kaki kita hujung kaki, hujung ibu kaki, hujung anak kaki jari rapat dengan hayuk-hayuk dia. Lepas tu kita khusyuk molek tak tangan di molek. Lepas tu kita tengok depan kita nak sujud. Dan setiap-tiap kali kita semaya, kita rokok, ada tumakdinah serta pula baca nyata. Habis itulah sahibul fadilah baba kita semaya besar. Kebir kita jaga awal dah. Habis Allahu akbar. Jangan. Jadi. Nah,
Tersetengah tu pula dah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Allah jadi lega. Ada. Kima dah Allahu akbar. Orang tina wis penuh jak dengar makruh nak rapat. Tina Allahu akbar. Orang jatuh jangan rapat sini makruh. Jadi dia tina buat dah. Kamu tak boleh. Dia dipondai pula. Kena buat ada cara dia. Lepas tu kebir dua cara. Pukul lama. Orang jatuh dua lama. Dia tina kata. Kamar dia mazhab Syafi'i dua. Sini. Ni. Sini. Ni. Allahu akbar atau Allahu akbar. Jadi wis sekali dengan takbir. Setengah hetak dulu. Allah. Bapa tengok salah-salah kebir wasa letih lebih daripada panas lita. Dia tak masuk punya celubi tak ada ke kan. Lalu saya nak pesan kita betul molek bis penuh molek. Lepas tu baca pula Fatihah tu mengikut tajwid buku 5 tu. Tak apa dah. Hak kita dak gelewe lah awal-awal lagi dah mula start buh dia tak kena dah. Hak ni sunat je. Allah. Boleh kita Allah. Tambah wa pada hamzah. Dek beranak apa. Ya hamzah di atas buat lam mati tebak Allah. Bukan Allah ni Allah. Hal ni saya dah tengok ke depan ni. Allahu akbar tak lehnya. Ya kena Allahu akbar. Kena Allahu akbar. Habis kebis mai kat Allahu akbar. Kita sedap dengar. Ni Allah. Tu. Lebih lagi subuh kebis lagu tu lagi habis ke busung. Allah. Mak tengok tak ada serabut kat mana ni. Pak kita ke subuh pagi tu. Ya Allahu akbar. Itu. Lepas satu lagi pula tempat yang ada masalah kita waktu kita i'tidal bakit tegak banyak kaki nak rengi kaki kita. Kalau sengalah batas maya tu. Yang bergerak lebih pada kaki. Oleh itu lepas pada ni nak minta kita semua tina jatuh betul lah semaya di molek baca uja di molek. Tangi ni pula nak wis penuh sungguh waktu baca tahiyat kena witak sama-sama dengan hujung lututnya lebih koleng. Tak sama dapat terjari pula tak lagu tu waktu tahiyat ke kok tu. Ni asyhadu illallah bidah kat dia. Bedeh kat dia. Jangan tengah tu buat asyhadu alla ilaha illallah. Tengah tu hidup. Dia pula. Makruh Mazhab Syafi'i tu. Setengah bidah setengah. Ya ada waris bergerak baik lain hak tu. Bergerak pulas baik tu. Kerana bergerak sunat bergerak waktu Allah dia pulas di masa. Dia pakai pulah dia. Ada hak atas bergerak sungguh tapi bergerak di kanan akid ini. Ya sekata gerak sentiasa pulah itu sepojen. Asyhadu la ilaha wa asyhadu. Ada juga ada satu pendapat ke bawah tu bukan dia. Nah, lepas tu bila sudah selesai wisalah ya kena wisalah wikno. Mana tak kita assalamu boleh paling. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca doa. Betul pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni assalam. Ada. Banyak ada bergerak dulu, ada paling tubuh ke dulu. Batas maya tak kena cara. Nak wis penuh nah. Itu cara nak wis penuh sungguh kena lagu tu. Nak wis sah tu suku. Nak wis penuh sungguh kena cukup jaga rukun dan syarat dan tunailah segala sunat ab'ad dan tunailah sunat hai'ah. Hak ni gapo ni? Hak ni nak baca tak boleh apa tulis ni.
ถ้าเราไปดูรุดถ้าเราไปapa nama ni tak anai bila bawah ni nampak jalan ia nampak zahir ถ้าเราไปดูรุดวันอังคารแต่เราซื้อขายวันพุธia tanya kita tengok kereta hari Selasa lepas tu nak beli hari Rabu lagu mana dai mai babo ya begini tak ada apa lagi nak beli bila-bila hukum syarak tidak dilarikan ikut nak beli masa mana-mana pun sah ada syarak hanya akak beli dalam gelak ke mana semua mengatakan makruh tujuan kita nak tilik baksoh bak batal tu kita tahu dah hanya untuk kita nak ambil hari sempurna baik kaman hari sempurna baik buku nak beli saya ada ayat dah ke minta uhli di antaranya masa 3 malam hari 3 hari hari Sabtu hari Ahad hari Selasa hanya ngambil tafaul bukan hari halal dah udah tu soal kita beli kereta nak guna sokmo ke puas nak jual pula katakanlah kalau kita beli nak puas nak jual pula jangan beli hari Jumaat kerana lama laku nak jual kalau kita nak beli kakak rumah guna tak siap punuh beli hari Jumaat maka teh lama beli barang hari Jumaat guna teh lama hari Selasa kalau kita beli benda sipir dalam rumah jenis pakaian gapo golek ke derah punuh derah rusak kadang-kadang curi kedemu kadang-kadang bergurih kereta kadang-kadang nak jadi capek kain nak mudah cari hari Selasa kalau beli hari Ahad nak menyebab bagi kita tu sakit capek semua ada panas tak kereta tak ada nak kata begitu dia mutolak main coh tanya besok dah sekali besok kereta beli ke dia nak kata begitu orang lain hormat peng kapit tanya ada waktu baik pak pok belagang cumi kereta ada hela kata kok digut tekok cumi keruk naik besok dah nak utuh tekok hari kalau hari Sabtu serabut bagi seredek dan nak siapa seorang gambar tiga-tiga ni adalah kita mula untuk lalu tua ya lik. Kalau beli hari Rabu, hari Khamis, hari Senin comel sungguh-sungguh. Comel 3 hari tu. Kerana hari yang baik, jual apa mudah, selamat bertambah rezeki. Kalau kita beli kain pakai hari Selasa, golek ke derah cari, lagi pula derah rusak. Kalau kita beli pakaian untuk anak mengaji beli hari Rabu. Nah, tak nak ngaji pondok ngaji sekolah beli hari Rabu. Kaedah dia. Kalau benate molek benar beli hari Khamis. Benate beli Khamis atau nak tunggu benate apa tu juga lepas benate hari Khamis golek kerah baik hari tu. Tu comel lagu tu. Nampak dah? Tu cara dia. Ada pun kalau jenis tanah jenis buah-buah saya ayat dah dulu. Wala ni dak masyhur tanah diriye. Tanah lah diriye banyak. Kamar dia diriye ni semula saya dok ada nak tanah tu ambil Rusia mula ya pucuk hadap lek laut. Mudah buah dia tupa tak ganggu. Yang kedua pula mula tanah hari Rabu. Kan datang pada hadis tapi hadis marfu'. Nabi teman gharasal asjaru yaumal arbi'a faqala subhanal warisil ba'isi atat ukuluha buah ya betul tali semua ada marfu ada satu hadis lagi man gharasa gharsan yaumal arbi'a ada lepas tu baca rusia ayat hadis tu lah insyaallah tu cara tanah menanenya lepas tu cara tanah yang rusia suku pula supaya tanah new tak sewi patah mai cara tani dia. Lepas tu tani lado, tok siwi pedah ada masa dia. Cara tani dah berlaku tu. Lepas tu tani di antaranya buah megoni nak wi makan sedap, bau sedap.
supaya jenis gapo buah buah sedap ikut jenis pesen jenis nak makan buah sedap ratik tani buah durian nak buah sedap warakan buah sedap manis kita baca subhanal warisil ba'isi habis tak 3 kali dah lepas tu baca ayat farauhum wa raihanu wa jannatu na'im farauhum baca 3 kali buah jenis bau sedap wangi ya jual esok laku kau berat nak bau sedap tu suku ikut kita buat apa supaya tu kat makin ni cabai Rusia apa ni kita nak jual makin nak makan sedap sudah baca bismillah sudah miktafa'u ayat warauhum wa raihanu wa jannatu na'im tu makin yang makan sedap je liu mungkin kalau kita jual kat laku semua ti lah orang kecak apa Allah sedap lah kedai tu masuk ni kecak sekali pamula tak laku nak cari azimah nampak tu nah oleh tu nak minta dagang boleh katanya tengok kereta hari Selasa lepas tu akad je belah hari Rabu boleh ada gapo boleh apa cuba hak ni gapo pula dah ni hak ni hak ni nak mati pula dah tak silah ni tanya dah ke mana surat sana lain orang tanya dah dulu hak ni dia tanya gapo ni dia kata pai lak mati masjid rong tau haiว่าแต่เราด่าคุณที่เอาไป kita pergi semai sejik selipah hilang kita sumpah ramai bahasa menate manu culi paku ni gitu dah pengen tanya babanya bab mai babo bab sih dosa dak sumpah orang tak leh dah sumpah apa orang Nabi tak ada suruh sumpah orang Nabi suruh baca hak ni Nabi subacanya bila kita tengok benda menyebab jadi rusak hati Nabi subaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lepas tu Allahumma ajirni min musibati wa akhluf li khairam minha Nabi baca tu satu kita baca tu, lepas tu terhati lain. Boleh je tengah jalan sedekah selipar kita. Lepas tu ambil Rusia lagi pula bila benda kita hilang, kita baca tu sudah, ambil hak sewi ayat hak bacanya Allahumma ya jami'an nas liyaumil la raiba fihi ijma' alayya dhallati minta taklid lah. Tu. Kalau kita buat Rusia saya ada orang tak seru sumpah pokok ke. Tuhan balas kita lebih pada apa-apa lagi. Ingat lain kali kita pergi di sejik ke, pergi di barasah ke, sudah tu tak ada lawi selipar. Kita pun ingat siap-siap ni. Kerana tidak sebut dalam Quran sifat-sifat orang hak mukmin, orang hak manusia Allah Taala. Bila tipu tadi qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu Nabi hajar pula dah Ummu Salamah suruh bacanya Allahumma ajirni min musibati wa akhluf li khairam minha. Teratil dah tu lagi. Lepas tu nak panggil klik semula pula kita saya kan baca Allahumma ya jami'an nas liyaumil la raiba fihi ijma' alayya dhallati minta taklid lah insya-Allah. Boleh tu no ya cerita saya kalau saya pergi umrah 5 orang saya boleh boleh tak so naik mak lepas tu Ustaz Mang pergi di sejid Taif semaya asar sudah semaya asar selipar naik make them naik kata selalu hak ni lah orang Arab aku gerai sungguh naik kata Allah selipar molek mik selalu dia nak kata lah naik tu buat molek dah baca doa babo ni babo baca ustaz mari kerek-kerek ada lipa aku yang tadi pergi sultan mari satah hal dah ni kita sumpah orang sumpah apa nya orang Allah dah ingat sekali almarhum Lah Bosen lah pada cerita mula pada dok wayak pada Mekah Datuk di Malaysia ni juga kayu dia buat haji ke Mekah
Ia pun datuk ni nak pakai selipar lekeh-lekeh bukan dia. Sudah itu dia tak ada selipar, nak tubik selipar tak ada. Murah selalu dia kerja buat pada. Ia kata kok mana tok guru. Bunyi khabar ada Mekah ni selamat tak curi. Curi juga selipar kawan ni. Pada kata, "Hush. Tak erti sini negeri poh ni. Negeri dunia. Dunia ada gitu bercuri tu. Tak bercuri negeri akhirat esok senyap dik." Sabit tu gini. Ya terkadang kita letak tak ngah tepat. Supaya siapa Allah Taala pergi sekali ni. Berapa 3 gu dah. 3 gu selipar dia. Ya tak lah, ya masuk jalan lain Masjid Madinah pai tahu ambil hayo. Jalan kaki. Allah, ambil lipar aku pula dah. Dia masuk kata takut tak lain Pah. Hari tu sekali duk ramai-ramai. Gimik air babo nak minum. Sesak belakang pula dah tu buat jalan lain pula dah. Masjid Madinah ni tak boleh tiya yang banyak. Baik, pula dah. Hari tu dia kata orang curi lah. Boleh jadi kesilat. Ya kaki tak ada mata ni. Sumak gitu. Dah itu itu dia cara boleh tu. Tak boleh duk supoh orang. Nabi murid benar-benar supoh orang. Hanya kita pakat-pakat di antaranya sebut hak Tuhan ajar. Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu Nabi hajar Ummi Salamah, Allahumma ajirni min musibati wa akhlif li khairan minha. Diikuti pula baca Allahumma ya jami'an nas liyaumin la raiba fihi ijma' alayya dhallati. Niat taklid insya-Allah taala. Seni agama seni duduk. Pas tak klik lagi, ambil duit boleh lain. Seni. Seni dah. Tu kena. Cukup. Tak apa insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Apakah niat baca Fatihah ni berkat ni? Hadiahlah pahala segala kepada Rasulullah dan para rasul-rasul dan para wali-wali, para anbiya dan keluarga Nabi dan para tok guru dan khususnya ibu bapa kita dan tok kita. Dan seluruh orang Islam berkat Fatihah sepatutnya jangan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana. Allahumma 'allimna Allahumma barik fi ma 'allamna. Allahumma